Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan rakan sekumpulan saya akan membentangkan tugasan laporan bagi subjek BMCO 2104 iaitu Perhubungan Antarabangsa. Tajuk bagi tugasan laporan kami ini ialah dengan izin Stop Action Hate di pentas Miss Universe 2020, suatu analisis. Sebelum kita pergi lebih lanjut, saya akan perkenalkan ahli-ahli kumpulan ini iaitu yang terdiri daripada saya, Nurul Ifa, pemegang kad matrik 2017040. Yang kedua, Atira Amran, pemegang kad matrik 2014728. Yang ketiga, Nur Afiqah, pemegang kad matrik 2015792. Yang keempat, Sarah Alia, pemegang kad matrik 2019388. Yang kelima, Nur Jeha, pemegang kad matrik 2011176. Dan yang terakhir ialah Nur Jadilah, pemegang kad matrik 2018876. Tanpa melengahkan lagi masa, kita beralih kepada pengenalan bagi laporan kami ini. Ratu Cantik atau turut dikenali sebagai dengan izin Miss Universe merupakan pertandingan kecantikan peringkat antarabangsa yang telah menjadi acara tahunan dunia oleh Pertubuhan Miss Universe. Pertandingan ini telah ditubuhkan sejak tahun 1952 dan telah berlangsung selama 68 tahun. Walau bagaimanapun, Miss Universe ini pada awal penganjurannya hanyalah bermula daripada aktiviti pemasaran sahaja yang dijalankan oleh Pacific Knitting Mills iaitu sebuah syarikat pakaian yang beroperasi di California, Amerika Syarikat. Tujuan pertandingan ini diadakan adalah untuk membangunkan keyakinan dalam diri para wanita supaya golongan wanita juga dapat menjadi setara seperti golongan lelaki, contohnya dari segi pembangunan jati diri. Pertandingan Ratu Cantik ini juga memberi peluang kepada semua negara untuk menyertainya. Singapura juga turut tidak ketinggalan. Setiap peserta dikenakan bayaran bagi pertandingan ini. Syarat-syarat untuk menyertainya ialah mestilah seorang wanita yang belum berkahwin, belum melahirkan anak dan bukan juga seorang ibu. Bukan itu sahaja, bagi juara atau pemenang perlulah kekal status bujangnya sehingga terdapat pemenang yang baharu bagi musim yang berikutnya. Jadi saya akan menyambung tentang latar belakang negara Singapura. Dan Singapura merupakan sebuah negara yang mempunyai sumber kekuasaan dari sudut aspek sosiopsikologi. Menurut Jones 1991, sosiopsikologi didefinisikan sebagai salah satu sumber kuasa yang melibatkan pandangan atau tanggapan masyarakat terhadap sesebuah negara. Hal ini dibuktikan kerana apabila kita sebut sahaja nama negara Singapura, kita akan terbayang-bayang dengan mata wang yang digunakan di sana iaitu menggunakan nilai dolar jika hendak dibandingkan dengan jurang nilai mata wang yang digunakan di Malaysia iaitu kita menggunakan wang ringgit. Menurut Riko Faza Aditama 2017, beliau menyatakan bahawa negara Singapura terletak berhampiran dengan perairan Selat Melaka dan berada berdekatan dengan Indonesia dan Malaysia. Oleh kerana kedudukan negara Singapura yang terletak berhampiran dengan Selat Melaka, maka tidak hairanlah jika Singapura telah membangun sejak tahun 1975 lagi. Dari sudut menjaga hubungan diplomatik dengan negara serantau, Singapura dilihat mendominasi aspek ekonomi secara tidak langsung dalam pada menjalinkan hubungan antarabangsa dengan negara jirannya iaitu Indonesia dan Malaysia. Hal ini kerana tiga negara tersebut telah janji untuk menjaga keharmonian Selat Melaka. Selain pertahanan untuk menjaga Selat Melaka juga bertindak sebagai nadi ekonomi kepada negara Singapura. Dari sudut demografi, Jabatan Perangkaan Singapura telah melaporkan bahawa sebanyak 1.1% bilangan rakyat telah meningkat sejak sedekad lalu. Ini menjadikan kaum Cina terdapat 74.6%, 13.5% kaum Melayu dan 9% kaum India. Umum juga tahu bahawa rakyat Singapura kebanyakannya akan menuturkan bahasa Inggeris dan akan tetap bertutur bahasa ibunda mereka apabila bersama keluarga di rumah. Selain itu, Singapura juga sebenarnya telah mengikut jejak langkah Malaysia di mana mereka memberikan kebebasan beragama kepada rakyatnya dengan apa sahaja agama yang mereka mahu.
pada tarikh 16 Mac 2021 merupakan salah satu tarikh yang mungkin tidak dapat dilupai oleh masyarakat Asia. Hal ini kerana pada tarikh tersebut telah berlakunya satu insiden tembakan yang telah meragut nyawa seramai 8 orang dan 6 daripadanya merupakan wanita berketurunan Asia. Suspek utama bagi tembakan ini ialah Robert Aaron Long, 21 tahun, yang telah menembak sekumpulan aktivis yang sedang menjalankan program dengan izin yang Asian Message. Walau bagaimanapun, suspek telah menafikan sekeras-kerasnya bahawa insiden ini berlaku atas ada kaitannya dengan sifat perkauman. Pernyataan ini juga turut disokong oleh Jabatan Polis Atlanta, Robert Bryan. Beliau mengatakan bahawa Robert Aaron Long mempunyai masalah ketagihan seks dan bagi menghilangkan rasa ketagihan tersebut, suspek telah mengambil tindakan untuk menembak kaum wanita. Namun begitu, penyokong anti-rasisme turut tetap menafikan dakwaan tersebut kerana kita dapat lihat bahawa majoriti mangsa yang ditembak adalah wanita berketurunan Asia di Amerika Syarikat. Selain itu, insiden tembakan yang berlaku di Atlanta, Amerika sebenarnya mempunyai hubung kait yang rapat dengan motif kebencian terhadap orang Asia rentetan dengan penyebaran virus COVID-19 yang melanda dunia yang dikatakan berpunca dari sebuah pasar eksotik yang menjual haiwan di Wuhan, China. Oleh itu, tidak hairanlah jika Robert Aaron Long ini menggunakan atas dasar motif membenci orang Asia untuk melakukan serangan tembakan terhadap ke-6 mangsa kerana ke-6 mangsa wanita tersebut berketurunan Korea Selatan dan China. Sehubungan itu, insiden-insiden atau perkara seperti inilah yang mencetuskan inspirasi untuk menyalurkan mesej bagi menghentikan perasaan rasisme ataupun perasaan membenci orang Asia, anti-Asia melalui pentas Miss Universe 2020. Mesej yang disampaikan iaitu menerusi tulisan Stop Asian Hate, berlatar belakangkan warna bendera kebangsaan Singapura iaitu merah dan putih, dan pakaian ini diperagakan oleh model dari wakil Singapura iaitu Bernadette Bell Wu Ong. Secara tidak langsung, pakaian yang diperagakan sebenarnya membawa mesej supaya masyarakat kita membuka mata dan cakna akan isu-isu rasisme yang berlaku di negara-negara bukan Asia terhadap orang yang berketurunan Asia. Setiap negara di dunia ini pasti mempunyai dasar-dasar negaranya yang tertentu sebagai salah satu tujuan bagi menjamin kedaulatan negara seperti dasar luar negara dan dasar dalam negara. Dasar luar negara merupakan matlamat atau rancangan yang dijalankan oleh sebuah negara untuk berhubung dengan negara yang lain, manakala dasar dalam negara pula ialah satu pengisytiharan ideologi kerajaan yang dibuat untuk mencapai objektif dalam negara. Begitu juga dengan negara Singapura yang turut tidak terkecuali dalam menggubal dasar-dasar buat negaranya sendiri. Justeru, antara dasar luar negara bagi kerajaan Singapura ialah berkaitan dengan keselamatan dan kedaulatan negara. Kerana dasar berkaitan keselamatan dan kedaulatan negara ini merupakan aspek yang penting bagi sesebuah negara, terutamanya negara yang kecil seperti Singapura. Bukan itu sahaja, Singapura turut menjadikan dasar ini sebagai dasar luar negaranya kerana ia selaras dengan Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) yang mana juga mementingkan keamanan dan keselamatan antarabangsa. Singapura turut mengambil inisiatif untuk menggubal Akta Kehormatan Kaum bagi mencapai dasar ini. Seperti yang kita tahu, isu rasisme dapat memberi keganasan, dapat ancam keselamatan serta kedudukan sebuah negara itu. Jadi, dasar ini sangat penting kepada Singapura, terutamanya apabila ingin menjalinkan hubungan dengan negara lain. Dengan itu, pentas dengan izin Miss Universe telah digunakan untuk menyuarakan isu ini menerusi pakaian kebangsaan yang diperagakan oleh Ratu Cantik Singapura tahun 2020 iaitu Bernadette Bell Ong. Selain itu, dasar luar negara kedua yang diketengahkan oleh Singapura ialah hubungan diplomatik dengan negara serantau dan juga negara lain. Dasar luar negara ini membantu untuk mengelakkan perbalahan serta konflik dengan negara-negara lain. Menerusi hubungan diplomatik yang baik antara negara-negara Asia, Singapura telah mengambil keputusan untuk membawa mesej mengenai dengan izin Stop Asian Hate di pentas Miss Universe
Universe pada tahun 2020. Hal ini bertujuan untuk menentang dan juga mengutuk sekeras-kerasnya isu yang melibatkan orang Asia iaitu rasialisme. Seterusnya, isu yang telah melibatkan hal-hal seperti berat sebelah berdasarkan keturunan bangsa perlu dielakkan agar hubungan diplomatik ini dapat dilaksanakan dengan baik. Kesimpulannya, setiap individu yang mewakili negara masing-masing bagi pentas dengan izin Miss Universe 2020 ini mempunyai mesej tersendiri untuk disampaikan kepada dunia, iaitu melalui pakaian kebangsaan yang diperagakan itu. Dan ini turut dilakukan oleh Singapura dengan menyampaikan mesej agar menamatkan kebencian kepada orang Asia. Namun, Singapura juga sebenarnya mempunyai dasarnya tersendiri yang membuatkan mereka bertindak untuk menyuarakan isu ini, iaitu seperti keselamatan dan kedaulatan negara serta hubungan diplomatik dengan negara serantau dan negara lain. Mesej utamanya ingin disampaikan oleh Miss Universe Singapura melalui pakaian yang diperagakan ialah untuk memberhentikan kebencian terhadap orang Asia. Hal ini menunjukkan bahawa Singapura bijak menggunakan peluang yang ada kerana pentas Miss Universe 2020 akan ditonton oleh masyarakat di seluruh dunia. Selain itu, perkara ini juga dapat menggubal dasar luar negara mereka iaitu keharmonian dan keamanan terhadap negara. Perkara ini bukan sahaja akan mengekalkan keamanan negara Singapura, tapi turut mengekalkan keamanan di seluruh dunia. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.